warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah SWT kerana hari ini kita masih diberi nikmat untuk terus hidup dalam dunia yang aman ini. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan terus sekali lagi duduk pidato Persatuan Mahasiswa Islam PTS, dan hari ini akan membincangkan tentang satu perkara, tentang duduk pidato pada hari ini akan membincangkan satu cerita mengenai kepentingan dalam mahasiswa mahasiswa menyertai pilihan raya kampus, atau yang dalam perkataan yang lebih senang adalah kepentingan polisi Islam dalam kehidupan kita hari ini. InsyaAllah hari ini akan dibentangkan seorang panel daripada Persatuan Mahasiswa Islam yang merupakan pengisi Timbalan Tarbiyah dan Kepimpinan, dan akan mengulas beberapa perkara mengenai apa itu politik Islam, mengapa kita perlu melibatkan diri dalam pengurusan pentadbiran, dan mengapa sebuah organisasi itu perlukan kepada kepimpinan, perlukan kepada ketua dalam menyusun atur perancangan sesebuah organisasi itu. Tanpa buang masa, saya akan mempersilakan saudara Khalid selaku pengurusi Lajnah Tarbiyah dan Kepimpinan untuk melontarkan pidatonya pada hari ini, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian. Pada pagi ini, pada petang ini, saya akan menyampaikan sedikit pandangan saya yang saya ingin kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama kita fikirkan, iaitu berkaitan dengan politik Islam. Saya ambil satu petikan daripada kata-kata Ibnu Taimiyah, iaitu dalam kitabnya Iqamatuddin wa Siyasatud Dunyawi, dirikanlah agama dan uruskanlah dunia ini dengan agama. Maksud dia, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam hidup kita ni, dalam diri kita ini perlu dirikan Islam, perlu dirikan agama dalam diri kita. Kemudian kita perlu uruskan dunia ini dengan agama kita, dengan agama Islam. Maknanya dunia ini perlu kita urus dengan pengurusan yang Islam. Contoh yang saya bawa pada hari ini, contoh hijrah Rasulullah. Macam mana politiknya Rasulullah ini dalam hijrah Rasulullah. Rasulullah SAW sebelum dia berhijrah, dia telah menerima 3 tawaran, iaitu yang pertama yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, supaya tujuan diberikan tawaran ini agar Rasulullah SAW berhenti dalam dakwah dia. Antaranya yang pertama, Rasulullah SAW telah ditawarkan untuk menjadi orang yang paling kaya, iaitu orang Yahudi ini, orang musyrikin Mekah ini akan mengumpulkan harta-harta mereka. Dia akan mengumpulkan harta-harta mereka lalu diberikan kepada Rasulullah dengan tujuan supaya Rasulullah menjadi orang yang paling kaya dan supaya Rasulullah berhenti dalam dakwah dia. Tapi apa Rasulullah kata? Rasulullah tolak juga dia punya tawaran Yahudi. Tawaran yang kedua, orang Yahudi mengatakan, seandainya engkau ingin perempuan, aku akan berikan perempuan. So Rasulullah tolak juga dengan tawaran perempuan. Tawaran yang ketiga, seandainya engkau ingin menjadi raja kepada Mekah ini, aku akan berikan pangkat raja ini kepada kamu. Maknanya Rasulullah tolak juga dengan mengatakan, seandainya tangan kanan ini diberikan matahari dan tangan kiriku ini diberikan bulan, untuk aku berhenti dalam kerja dakwah ini, maka tidak sekali-kali aku akan berhenti. Apa yang saya nak highlightkan di sini, tawaran Raja Mekah. Pada zaman itu, tawaran raja ini adalah pangkat paling tinggi. Raja ini pangkat paling tinggi di Mekah. Tapi Rasulullah tolak. Kenapa? Kita boleh fikir tak kenapa Rasulullah tolak pangkat sebagai seorang raja? Kalau kita terima raja ni, kita ambil je lah. Untuk buat dakwah ni kita diterima sebagai raja, kemudian kita
Lepas dah jadi raja ni, jadi orang paling tinggi, kita usir-usir lah orang yang kat bawah ni kan. Orang yang kata kira anak-anak yang lain yang kita boleh buang. Tetapi Rasulullah menunjukkan contoh politik Islam, bahawa itu bukan cara politik Islam. Politik Islam tidak mengusir orang tanpa sebab. Kalau kita jadi raja, kalau kita jadi orang paling tinggi, Rasulullah menunjukkan bahawa kita dia ada hak untuk mengusir orang-orang di bawah kita. Itu Rasulullah tunjuk. Tapi Rasulullah memilih untuk berhijrah ke Madinah dengan menerima pangkat sebagai ketua Madinah dengan tak ada syarat apa-apa pun. Yang kedua, saya nak highlightkan kepada sahabat-sahabat sekalian tawaran menjadi seorang yang kaya. Nabi SAW ditawarkan dengan banyak sangat harta. Saat dikatakan, dibaca kalau dalam kitab tu, dia menyebut kami akan kumpulkan harta seluruh penduduk Mekah. Kumpul seluruh harta penduduk Mekah ini lalu diberikan kepada Rasulullah. Maka kalau dikumpul semua harta ini diberi kepada Rasulullah, nescaya kita yakin dan percaya bahawa Rasulullah adalah orang paling kaya. Rasulullah ni orang paling kaya. Sebab apa? Sebab setiap rumah ni kita kumpul harta-harta mereka beri kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah tolak. Apa yang kita boleh ambil daripada kisah ini, Rasulullah tidak menerima apa-apa harta untuk memimpin Mekah. Maknanya, ibrah kisah ini, apa yang saya nak bawa, jangan hanya kerana baju free kita dah memilih pemimpin. Jangan hanya kerana makan free kita dah boleh pilih pemimpin. Bukan itu sebabnya. Kita kena pilih sebab kefahaman Islam yang betul. Dua perkara ini saya nak highlightkan kepada sahabat-sahabat sekalian supaya kita fikir balik dalam ke arah menuju pilihan raya kampus ini. Apa sebab kita untuk memilih pemimpin? Kita kena fikir balik, cek balik setiap calon yang akan kita pilih ini, apa matlamat dia, apa objektif dia masuk dalam pilihan raya kampus. Kalau semata-mata untuk baju free, kalau semata-mata untuk nasi tomato free, tak payahlah kita pilih. Kita pilih orang yang betul-betul masuk dalam pilihan raya kampus untuk memperjuangkan hak mahasiswa, supaya dia boleh bawa suara kita ke peringkat atasan dan membawa hak kita ni untuk diperjuangkan. Poin kedua yang nak saya bawakan dalam pemilihan Sayyidina Osman sebagai seorang pemimpin khalifah ketiga. Abdul Rahman bin Auf telah dipilih untuk memimpin pelantikan Sayyidina Osman di antara Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Tetapi cara yang dibawa, cara yang digunakan dalam memilih pemimpin ketika itu adalah Abdul Rahman bin Auf ni pada waktu malam dan siang dia berjumpa dengan rakyat Madinah seorang-seorang. Rakyat Madinah seorang demi seorang untuk bertanya pandangan mereka siapa yang paling layak. Siapa yang paling layak untuk jadi pemimpin. Dan ramai rata-rata mengatakan bahawa Sayyidina Osman. Sebab apa? Rata-rata menyetujui pembawakan Sayyidina Osman yang lemah lembut berbanding dengan Sayyidina Ali yang agak keras. Maka daripada kisah ini kita dapati bahawa sistem demokrasi digunakan zaman itu. Sistem pemilihan melalui pandangan rakyat Belanda. Maka tidak heranlah pada hari ini kita menggunakan sistem demokrasi undian melalui rakyat untuk menentukan pemimpin. Daripada kisah ini, pemilihan Sayyidina Osman. Maka saya menyeru kepada sahabat-sahabat sekalian yang mengatakan sistem demokrasi ini tiada dalam Islam. Dia ada dalam Islam. Baca balik sirah yang memilih Sayyidina Osman untuk menentukan Sayyidina Osman ni adalah seorang pemimpin. Maka dua perkara ini, yang pertama hijrah Rasulullah, yang kedua pemilihan Sayyidina Osman, saya bawakan pada hari ini untuk sama-sama kita fikir bahawa politik ada dalam Islam. Jangan sekali-kali kita memisahkan politik daripada Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu daripada pandangan seorang mahasiswa dan mahasiswa. Dan kita kena sedar bahawa Rasulullah SAW bukan sekadar pemimpin kepada sebuah kerajaan ataupun negara. Tapi Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang baik di peringkat keluarga, di peringkat keluarga, di peringkat diri sendiri sebagai contoh tanda yang terbaik itu. Jadi sebelum kita teruskan, saya ingin membuka mana-mana mahasiswa yang ada yang ingin melontarkan pidato beliau, persilakan.